berada tekah teruk lil fuqara, tapi orang tak tahu kata dia aghnia. Nah, orang kaya, orang boleh hasil lebih pada keperluan. Orang miskin, orang boleh hasil kurang pada keperluan. Kerana dia tak ada meminta-minta itulah Nabi SAW sangat mengetahui hal mereka daripada alamat-alamat kefakiran pada diri mereka, pada air muka mereka, pada kedudukan mereka. Nabi sangat reti. Mereka tidak meminta manusia secara ilhaf. Ilhaf ni makna secara acak-acak, secara sakmo-sakmo. Tidak sama sekali. Ilhafa, ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bahwasanya seorang ibu kepada seorang anak yang tua dah lah, tapi dia tu orang yang bukan susah sangat, contohnya tak ada barang nak makan tu, tak ada hasil yang masuk tu, biasa orang ni, tapi dia ada unta. Nah, lalu itulah mak dia kata, apa hei anakku mung tak pergi minta dengan Nabi seperti orang ramai. Ada orang duk minta-minta, kita pergi minta katik lah. Mak dia royak ke dia, siapa dia berasa nak pergi minta Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi tu, dia dapat Nabi tengah-tengah duk baca ketebah, sama ada ketebah jemaah ke atau Nabi duk mengajar ke, begitulah bunyinya, wa man ista'affa a'affahu Allah wa man istaghna aghnahu Allah wa man yas'alin nasa wa lahu 'idlu khumusi awaq faqad sa'ala an-nasa ilhafa. Ya, dengar Nabi duk ketebah belah ni, maksudnya barang siapa yang tidak berminta-minta, biasanya jaga kehormatan diri. Minta ni malu kat orang, bukan hina lah minta ni. Siapa jaga kehormatan diri, Allah Ta'ala jaga kehormatan diri dia. Dan siapa dia berasa mencukupi dengan apa yang ada, dengan tak ada payah minta, Allah Ta'ala tambah supaya dia cukup sungguh-sungguh dalam hidup dia. Dan siapa-siapa dia minta manusia dan baginya sedikit daripada barang-barang yang dia milik, dia ada juga barang sikit, tak banyak ada, tapi sikit, maka dia pergi minta, maka dia tu termasuk daripada orang yang meminta secara ilhafa. Ilhafa ni mana minta secara ada sikit dah pun pergi minta juga. Tu sekadar ada sikit pun tak boleh minta dah. Kalau minta sikit tu makna kata masuk dalam arti katanya dia tu yas'aluna an-nasa ilhafa. Ilhafa ni mana kata ilhaha, minta secara kaca-kaca, sungguh nak boleh. Benda yang dia minta dikatakan ilhafa. Sahabat-sahabat tidak minta. Jadi siapa minta sedangkan dia ada walaupun sikit, maka orang tu dikira masuk daripada orang yang meminta secara bersungguh-sungguh. Tak ada masuk dalam ayat ni, tak lah. Ayat ni orang fakir hak tak ada minta. Nabi pun kata gitulah, dia kata bukanlah orang miskin hak kita kena duit zakat tu, ialah orang yang meminta-minta, musing kat tu musing, kat ni tawah, kat tu tawah, kat ni minta, kat orang tu minta, kat orang ni orang wi sutir dua tewah tamak atau sesuap dua suap makan ni. Itu bukan orang miskin yang kita duk perhati untuk nak keluar zakat kita, bukan hak tu miskin dah. Akan tetapi orang miskin ni orang yang dengan keadaan dia tak ada dan dia tu tidak berminta-minta dari orang lain. Orang yang tak ada perkara yang dia nak makan, yang nak guna, dan dia tak ada minta kat orang juga. Usaha, pihak usaha tak boleh.
maka dia tu sabar. Itulah orang miskin sungguh. Nabi puji orang miskin belah tu. Dan orang miskin belah tu lah perlu kita hita-hita untuk kita nak keluar zakat bagi orang yang ada duit untuk keluar zakat. Nak cari orang belah tu, jangan cari orang sekadar kata duk minta hak tu, tak ada nak cari kata. Ni mari sendiri ya hak tu. Jadi hak biasa yang tak ada minta tu kena duk hita, kena duk perhati untuk kita nak hala duit kepada dia sebagai menyampaikan zakat kita kepadanya. Nabi puji, wa innamal miskin tu ialah al-muta'affif, ialah orang yang menghormat diri, tidak meminta pada orang walau dia tak ada nak makan sekalipun. Itu yang panggil al-muta'affif, aghniya minat ta'affuf. Itulah macam-macam atau ragaman orang-orang fakir miskin yang ada dalam masyarakat Islam. Balik Allah puji orang-orang yang keluar duit, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ning Allah Taala tunjuk jalan supaya jangan duk jadi riak. Allah Taala tu nampak belaka, tahu belaka barang hak kamu nafkah. Tak usah minta orang lain tahu ratik lah, tak ada perlu dah minta orang lain tahu, sebab orang lain tak tahu saja nak buat apa tak boleh. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Kata setengah ulama, ayat ini turun mengenai dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di mana riwayat ini daripada Ibn Abbas. Daripada Ibn Abbas, dia kata ayat ini turun mengenai dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ialah bahawa beliau tidak memiliki kecuali 4 dirham sahaja. Ya ada 4 kok lah dirham ni, duit zaman tu. Lalu tu dia sedekah 1 dirham pada siang hari, 1 dirham pula pada malam hari, atau malam hari dululah disebutlah hadis ni. 1 dirham lagi pada siang hari, 1 dirham lagi dengan keadaan sembunyi, 1 dirham lagi dengan keadaan terbuka. Jadi 4 dirham tu 4 bentuk dia infak atau membelanjakan harta dia. Itulah turunnya ayat alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. 4 bentuk. Nah, 4 bentuk. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka itu pahala mereka itu di sisi Tuhan mereka itu. Hal ini besar sekali lah, hak ni lah hak kita nak sangatnya, iaitu ajruhum 'inda rabbihim. Sebab dia boleh pahala dari sisi Tuhan, tak ada apa dah. Kalau kita kata token tu duit kita berasa sedap check up, padahal token ni ada apa kek duit dianya. Allah Ta'ala memilik langit dan bumi, segala-gala benda ni milik dia belaka. Jadi dia sendiri cara hak kita, beri pahala kita, beri balasan kepada kita, maka tak ada gaduh lah. Itu makna falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka bagi mereka itu dapat pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejahatan yang tidak baik, kejadian yang tidak baik kepada mereka. Kalau dia mati, tak ada gapo sekarang dah, tak ada berasa bimbang dia nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat, tak ada berasa bimbang. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu berduka cita, tak ada gapo sekarang. Tinggal anak pinak di dunia, tak ada rasa sesal, tak ada rasa duka cita, tak ada rasa runsing. Sebab orang belah tu Allah Ta'ala jamin hal lepas maidah dia cara, hal akan datang pun dia atur belakang. Kita dah nak hak tu sangat. Tiap-tiap orang ni dah nak la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita dah takutnya lagi akan datang pun kita nak pergi gelak. Hak dunia kita tinggal pun tinggal kita dalam keadaan selerak, tak ada boleh atur dia dengan molek. Jadilah kita ni orang yang selalu takut dengan hari depan, sebabnya kita tak ada amalan yang boleh menggaranti atau menjaminkan cara berjalan kita di hari depan.
dan kita runsing dan duka cita terhadap benda lepas tinggal dalam dunia daripada anak pinak, kena tertinggal dia dalam keadaan anak pinak kita duduk dalam keadaan tidak betul dengan ajaran Allah Ta'ala, atau tinggal dengan keadaan kita tidak sempurnakan kewajipan kita sebagai orang tanggungjawab sewaktu di dunia. Nasallallahu as-salamah. Psikologi penyakit hati dah. Sebab kita ni nak pergi kepada sesuatu benda ni duk berasa takut sangat. Nah, kita nak pergi kat tu takut jadi gitu, takut ini. Dia tak ada buku takut stay ni, dia tak ada khaufun sa tak ada tu seni. Lepas tu